Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Nur Hayatul dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blyth. Apakah perkabaran bis kita pada pagi ini? Didoakan semoga bis kita dalam keadaan yang sihat dan sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa pada pagi ini kita akan mengongsikan satu maklumat semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya mengongsikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth, iaitu mengenai dengan Brunei Shell Recreation Club BSRC dengan kerjasama Jabatan Daerah dan Majlis Perundingan Mukim Kuala Blyth akan mengadakan perlumbaan larian duathlon, iaitu secara perseorangan dan lari berganti-ganti, yang mana ianya akan diadakan pada hari Ahad 29 Disember 2024 bermula seawal jam 6 pagi. Dan larian ini akan bermula dari kawasan BSRC Penaga Seria menuju ke Jalan Utara Penaga. Jadi diharapkannya kepada pengguna jalan raya agar sentiasa meningkatkan kewaspadaannya bis kita semasa memandu di kawasan tersebut. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Lukisan inai atau henna di tangan pastinya menjadi penyeri pada seseorang individu. Ia bagai melengkapi penampilan kaum Hawa yang terdiri dari golongan wanita, gadis maupun kanak-kanak, lebih-lebih lagi bagi mereka yang bakal menjadi ratu sehari. Ukiran inai yang kreatif lagi penuh dengan nilai seni ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diolah tanpa adanya minat, ketelitian serta keyakinan dalam diri pelukisnya. Tahun 2018, waktu tu sebenarnya sudah bekerja, tapi pada masa yang sama saya juga mencari side income lah untuk mendapat pendapatan, ekstra pendapatan lah. Sebelum saya memulakan perniagaan ini, sebelum itu saya belajar sendirilah, belajar sendiri dalam masa 2 tahun. Dalam 2 tahun tu ada juga belajar sama yang tukang henna yang sudah lama berkecimpung dalam bidang inilah, dalam perniagaan ini. Jadinya selepas 2 tahun tu barulah saya cuba untuk membuat bisnes sendirian. First thing first, saya jenis suka melukis. Jadinya ini satu daripada also my therapy lah, part of my therapy. And then dari mana startnya, there was one time waktu ada family gathering atau kami ada randomly membuat inai. Jadinya adalah cuba melukis je lah pakai henna atau arah tangan saudara-saudara. And then dari sana dorang membagi dorongan macam, why not buka bisnes? Macam ni you ada skill sudah, why not cuba asah lagi? And then kalau boleh buka bisnes. Setiap gerak-geri tangan diadun dengan idea-idea karya yang indah lagi menarik, sentiasa bermain dalam minda para pelukisnya demi untuk menghasilkan pelbagai seni ukir inai yang begitu memukau mata para penggemarnya. Meskipun pada awal penglibatan beliau dalam seni ukir inai ini, suatu ketika dahulu hanyalah berbekalkan kemahiran yang dipelajari sendiri. Namun,
beliau sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas penerimaan masyarakat dari hari ke hari, semakin menggalakkan khususnya bagi acara-acara perkahwinan. Selain itu, beliau juga tetap sentiasa berusaha untuk memantapkan rezeki melalui bakat yang diberikan ini dari semasa ke semasa, iaitu dengan mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Di samping itu, kebiasaannya ahli keluarga dan sahabat handai merupakan antara individu yang membenarkan beliau untuk mempraktikkan karya seni ukir inai pada diri mereka di waktu lapang. Saya mendapat sokongan daripada ibu saya. Awal sekali memang ialah yang saya tanya dululah sama ada boleh hendak membuka bisnes ini. Jadinya bila ia cakapnya, okey boleh buka. So dari sana saya rasa berkatnya dari sanalah. And then also saudara mara yang selalu menjadi orang mangsa kanvas saya lah. Kalau sekiranya saya mencari tangan untuk melukis, mencuba belajar lah. Jadinya cousin Anita yang sudi volunteer untuk membagi tangan dorang tu untuk jadikan kanvas lah. Jadinya dari sana dorang yang banyak memberi dorongan lah dari sana. Alhamdulillah. For siapa yang rasanya akan mau start perniagaan ini, jangan takut. Tumpukan pada mana interest masing-masing. Okay? Kalau sekiranya interest kan berhenna, jadinya cuba untuk pelajari. Perlahan-perlahan lah, dia semestinya akan cepat tersana, cepat pandai ya. Ia perlukan masa untuk tani asas skill tani, and then baru cuba buka bisnes itu. And then yang penting sekali kualiti perniagaan itu. Okay, kualiti perniagaan itu lebih penting daripada kuantiti. Jadi cuba enhance dulu, and then baru cuba perlahan-lahan membuka bisnes itu. Apa yang pasti, melukis inai pada tangan ini adalah umpama sebuah kehidupan di mana sekiranya kita melakukan kesilapan, ia tidak dapat diundur kembali. Namun, ia hanya dapat diperbaiki atau diubah suai sehingga menjadi lebih baik dan semakin menarik. Seorang pelukis inai bukanlah hanya memiliki kemahiran melukis semata-mata. Bahkan, ilmu yang berkaitan dengan dunia seni ukir inai juga perlu dipelajari. Misalnya, dari segi penggunaan bahan-bahan yang baik dan juga sentiasa memastikan bahawa segala ukiran atau corak yang dihasilkan tidak bercanggah dengan elemen-elemen agama. Setiap manusia itu pastinya memiliki kelebihan diri masing-masing yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, segala bakat itu perlu dihargai dan didalami dengan sebaik-baiknya demi untuk memajukan prestasi perekonomian diri dan ahli keluarga dari semasa ke semasa, meskipun hanya bermula secara kecil-kecilan.